Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini saya Ahmad Haris Akmal bin Ahmad Sanusi, nombor kad pengenalan 031228090033. Dan pada hari ini saya akan membentangkan berkaitan dengan pedagogi bahasa Melayu, kod khusus 3123. Baik, pensyarah yang mengajar bagi subjek pembelajaran bagi pedagogi bahasa Melayu ini adalah pensyarah itu Puan Kamariah Simau binti Abdullah. Baik, insyaAllah pada hari ini saya akan menerangkan berkaitan dengan pedagogi bahasa Melayu yang mana terdapat dalam RPH yang saya buat sebelum ini. Baik, kita akan lihat yang pertama iaitu standard kandungan. Baik, dalam pelaksanaan RPH pedagogi bahasa Melayu ini, saya menggunakan standard kandungan iaitu mendengar dan memberikan respon, yang mana meletakkan supaya murid dapat mendengar, aplikasikan mendengar, pendengaran dan juga memberikan respon semasa pengajaran tersebut. Itulah standard kandungan yang telah ditetapkan. Standard pembelajaran pula iaitu mendengar, memahami dan memberikan respon terhadap pembelajaran lah, terhadap pembelajaran. Jadi berdasarkan apa yang telah digariskan, disandarkan daripada standard kandungan itu, maka ditetapkan supaya murid dapat memahami dan mendengar apa yang telah diberikan oleh guru tersebut. Jadi dalam untuk melihat secara lebih lanjut akan ditunjukkan dalam simulasi yang akan saya lakukan sebentar saja lagi. Baik, bagi standard pembelajaran yang kedua yang telah digariskan dan telah diletakkan iaitu meletak ayat suruhan dan permintaan. Jadi sebenarnya standard pembelajaran ini mendengar, memahami dan memberikan respon terhadap ayat suruhan dan permintaan. Maafkan saya. Jadi apabila kita menggariskan, contoh kita mengadakan pembelajaran, jadi murid itu dapat memahami apakah itu ayat suruhan. Jadi apakah perbezaan antara ayat suruhan dan juga ayat permintaan. Jadi apakah itu ayat permintaan pula. Jadi semasa sesi pengajaran tersebut, maka guru menerangkan satu persatu supaya dapat murid faham supaya apakah itu ayat suruhan. Jadi ayat suruhan ini secara kita melihat akan ditunjukkan sebentar lagi dalam simulasi yang bakal kita lakukan. Baik, yang seterusnya adalah strategi pembelajaran yang digunakan. Baik, dalam pengajaran pagi kali ini, strategi yang digunakan ada 3 iaitu Allahumma salli Muhammad. Yang pertama, berpusatkan guru. Yang mana guru memberikan maklumat kepada murid, adanya hubungan dua hala antara guru dan juga murid. Dan strategi pembelajaran yang seterusnya, yang kedua yang digunakan adalah strategi berpusatkan murid. Yang mana bukan sahaja guru memberikan arahan, memberikan maklumat, namun murid juga memberikan pandangan, memberikan maklumat apa yang difahami oleh mereka. Yang ketiga adalah berpusatkan bahan, di mana dalam pengajaran saya itu saya menggunakan beberapa bahan lah, iaitu dari segi laptop, slide yang ditayangkan kepada mereka, dan YouTube dan juga aplikasi Canva yang saya tayangkan supaya merangsangkan lagi aktiviti pengajaran yang menyebabkan murid dapat menerima, dapat menjadikan pengajaran tersebut lebih menarik dan lebih seronok untuk diterima oleh para pelajar. Baik, seterusnya kita lihat kepada objektif pembelajaran. Dalam objektif pembelajaran bagi RPH yang saya letakkan bagi pengajaran saya, iaitu yang pertama, pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat menyebut ayat yang berlainan turut, ayat suruhan berkaitan dengan ayat suruhan dan ayat permintaan dengan betul. Itu Allahumma salli Muhammad. Yang kedua, murid dapat menyebut ayat suruhan dan ayat permintaan dengan betul. Yang ketiga, murid dapat membina sekurang-kurangnya 2 daripada 4 ayat suruhan dan ayat permintaan dengan betul. Baik, yang seterusnya
adalah murid dapat menyertakan dua contoh seperti yang saya berikan tadi. Jadi berikutlah merupakan objektif pembelajaran yang telah digariskan supaya dapat dicapai oleh para pelajar, oleh murid, supaya pelajaran ayat dalam tajuk ayat suruhan dan ayat permintaan ini dapat diterima oleh murid. Baik, yang seterusnya adalah berkaitan dengan kaedah simulasi. Kaedah simulasi lah. Kaedah simulasi, kaedah pengajaran lah. Dan kaedah memberi arahan. Jadi itulah dua kaedah dalam kaedah pengajaran tersebut yang saya gunakan, iaitu kaedah simulasi dan kaedah memberi arahan. Bagi keterangan lebih lanjut bagaimana pelaksanaan kaedah pengajaran tersebut akan ditunjukkan dalam simulasi yang bakal saya lakukan. Baik, itu saja berkaitan dengan pengenalan dan saya akan mulakan simulasi pengajaran. Okey, semua tengok depan. Apa tu cikgu? Tapi tak ada kalau kita tengok sini kan, kita kena sebut juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam semalam, ingat tak kita belajar apa? Ayat tanya. Siapa ingat ayat tanya macam mana? Ada tanya soalan. Pandai. Baik. Pada hari ini, kita akan belajar berkaitan dengan ayat suruhan dan ayat permintaan. Tapi sebelum tu, saya nampak dalam kamu ni, alah, kotor lah. Jadi tengok macam jadi, kamu cikgu tak? Oh, kamu tengok. Cikgu dah suruh kamu tengok video dulu. Ya. Sebelum tu, cikgu suruh kamu tengok video ni, kita hayati. Dan apa yang cikgu nak suruh kamu buat? Dengar. Nyamuk. Tanya ni siapa? Dia ya, kan cikgu? Ya. Cikgu tengok kan robot. Tengok. Oh, dia orang buat kerja sama-sama cikgu. Oh, sekarang kita ini nak terima kasih. Dah bersih kan? Okey, dah tu saringan Nazira. Okey, baik. Jangan tengok lagi. Nak tengok lagi? Hai, Nak tengok saya. Jadi, berdasarkan video tadi yang kamu lihat, nak apa yang dia nak suruh buat? Jaga kebersihan. Tengok pula kamu, ya Allah, bawah meja tu serabut je kita tengok. Panas nampak. Cikgu nak buang ni. Kamu bersihkan ni. Bersihkan gambar sikit, kita kemas sikit meja-meja gambar tu. Cikgu bagi masa kat kamu dalam 5 minit je. Ini dah sampai tu. Besok ni tak ada senang. Okey, nanti masukkan ni. Okey, baru nak nampak kemas sikit. Baru semangat je nak belajar. Okey, baik. Berdasarkan video tadi, cikgu akan terangkan sedikit berkaitan dengan amalan gotong royong. Tadi sebenarnya berkaitan dengan gotong royong kerjasama. Jadi, siapa volunteer nak baca? Saya. Okey. Yang pertama apa? Kelebihan. Memupuk semangat perpaduan antara satu sama lain. Pandai. Okey, yang kedua, siapa nak baca? Maafkanlah. Cikgu biasalah orang tua. Orang tua tu kan? Saya nak gambar apa
Cikgu dah tua. Kamu sini. Apa, cikgu? Yang kedua apa? Bagus Fikri. Memudahkan tugasan atau kerja. Ya pandai. Okey. Aku bagi tiga. Yang ketiga apa? Siapa nak baca? Ayi. Baik. Menjamin kebersihan persekitaran. Risau. Kamu kurang tak nampak kan? Kamu tak rambut kan? Risau sikit. Kita apa tak boleh risau. Anak-anak cikgu ni rambut semua. Dia kena bagi tahu kan? Okey, yang keempat ke yang terakhir. Siapa? Saya. Ya. Mewujudkan persekitaran yang cantik dan seratus. Ada bakar. Persekitaran cantik penting ke? Penting, sangat penting. Baru kita semangat. Aduh. Okey, kita akan teruskan. Okey, berdasarkan video tadi, ada 3 nilai bumi yang kita menyatakan. Yang pertama adalah bertanggung jawab. Yang kedua, Bekerja sama. dan yang ketiga, Bertolak ansur. siapa pernah tengok cerita Wonder Pet? Cerita Wonder Pet ni yang tolong-tolong orang. Bila ada kerjasama, yang tolak ansur tu apa cikgu? Tolak ansur tu apa? Tolak ansur? Tolak tak ada lah cikgu je. Tolak ansur ni kita apa ni pun? Apa kita nak panggil macam Toleransi. betul toleransi. Dulu saya macam Nipa. Bijak. Jadi kamu cikgu berbangga dengan kamu. Ya, walaupun tak ada tiga. Okey, baik. Kita dah habis dah berkaitan dengan saja. Cikgu nak selitkan nilai bumi yang kena kamu tahu. Jadi hari ini kita akan belajar dengan ayat suruhan dan ayat Baik, kamu cikgu akan buka video ni. Kamu lihat Tengok tak? Saya kejap bagi Kurang dengar Okey, fokus pada hari ini dia kata memberikan respon berdasarkan ayat suruhan dan ayat permintaan. Jadi respon tu maksudnya dia tidak balas. Respon tu tidak balas. Jawapan ayat suruhan dan ayat permintaan. Jadi kita akan tengok macam mana. Okey, berdasarkan gambar ni. Okey. Kita akan lihat kan ibu ni berkaitan dengan ni lah. Jadi ayat suruhan ni apa? Ayat suruhan adalah Melakukan sesuatu. Jadi bila kita nak suruh seorang tu, kita nak berikan arahan, itulah merupakan ayat Suruhan. Jadi ayat permintaan ni macam mana pula? Tu meminta Melakukan sesuatu. Okey. Cikgu rasa kan semua ni dah pandai. Jadi cikgu nak tanya sikit. Okey, Lisa. Apa contoh perkataan untuk kita nak suruh orang? Contohnya, contoh ayat. Cikgu Akmal, ambilkan gelas. Pandai. Permintaan cikgu. Contoh. Tapi itu tak orang tempat. Itu macam permintaan. Ayat suruhan ni kita menyuruh. Contohnya Aiman pergi ke kelas A2 contoh. Jadi kita menyuruh seseorang itu untuk melakukan sesuatu. Dia minta tolong cikgu. Kita menyuruh. Pandai. Jadi ayat permintaan pula, ayat permintaan pula kita meminta. Jadi ada dua kebiasaan kata perkataan itu tolong dan juga minta. Jadi contohnya macam Isa tadi lah, tolong. Tolong tu naknya ayat permintaan. Contohnya Fatihah, tolong cikgu ambilkan buku. Contoh. Okey, baik.
Baik, dalam ayat semula juga. Oh, maaflah cikgu dah tua. Cikgu tak tahu sangat tentang ayat ini. Okey, baik. Mesti dapat. Tidak semestinya. Semalam Ustaz Akmal macam tu. Ni Cikgu Akmal tak tahu. Okey, baik. Jadi ayat surah ini adalah menyuruh melakukan sesuatu. Dia menggunakan partikel. Partikel ni merupakan ayat yang khusus untuk lah ni lah. Macam okey, contohlah kamu nak guna ambillah, dia ada imbuhan lah di belakang. Macam gunakanlah. Ya. Oh, cik, kamu bicara irama kan? Mana? Kamu sangat berbakat. Okey. Oh iya. Kenapa dah macam tu Ya, jadi ambillah, pergilah, gunalah, masuklah, masuklah. Bukan. Dia nama orang. Abdullah betul, stesen Itu ada dalam semalam kan, depan kita ada nampak Ustaz Akmal dah buat labuk je tu. Salah. Cikgu apa tak dia? Ya? Hai kembar. Dia dalam hati sejiwa. Okey, baik. Macam tadi yang cikgu kata, untuk ayat permintaan kita meminta ataupun sesuatu. Ada dua kata kunci untuk ayat permintaan ni, iaitu minta. Okey, dia menggunakan imbuhan. Contoh, tolong, minta, tolong, minta, Okey, baik. Jadi macam itulah ayat permintaan. Okey, cikgu rasa semua dah faham dah berkaitan dengan ini. Jadi, nampak tak cikgu bawa apa? Okey, baik. Cikgu dah tahu dah. Semua yang ada pada hari ini. Jadi cikgu akan bikinlah nama. Nama kamu. Okey. Cikgu macam tak adil lah bila cikgu pilih. Kamu kata cikgu beli select lah apa kan. Jadi cikgu Saya nak pilih. Kamu nak pilih? Saya juga. Kamu cabut. Siapa yang kena? Cabut. Sampai satu je. Kau Saya tengok. Kamu tengok aku baca siapa? Syairah. Okey. Hari Syailah datang ke depan. Kamu tahu tak ni macam apa? Tapi sekarang ni tak pernah nanti saya baca. Okey. Baik. Kamu pilih satu. Okey, tengok. Maaflah cikgu tadi. Apa Cikgu? Apa tu? Okey, kamu faham kan? Jadi berdasarkan kertas tersebut, cikgu dah buat dalam kurungan. Kamu kena letakkan berdasarkan arahan tu. Cikgu dah tulis ayat larangan ataupun permintaan. Jadi berdasarkan ayat tu, kamu letakkan kata kunci yang tadi cikgu bagi. Saya dapat tempat ayat larangan, tempat kosong, minum air manis hari-hari. Ayat larangan kita kena letak apa dekat tempat kosong? Cikgu cakap letak jangan. Ya, Pak. Jangan. Jangan minum air manis hari-hari. Kalau kita minum air manis hari-hari, boleh menyebabkan kita kencing Manis. Jadi bahayalah untuk kesihatan. Jadi kita kena selesai. Pandai yang isi dia sikit minta dulu. Okey. Okey, Syazah. Ada cikgu nak jumpa dengan kamu kat luar. Kamu boleh keluar. Okey, baik. Yang kedua, kamu cabut ya. Fatihah cabut. Nama siapa? Tengok depan kita. Tengok.
Cikgu bisa surprise saja. Tak boleh makan Izzah, tak boleh makan. Itu bukan yang betul-betul. Betul cikgu. Saya dengan nama Adlina. Adlina, mana Adlina? Saya, cikgu. Okey, tampil ke depan. Macam biasalah, pilih salah satu. Okey. Kamu baca apa yang kamu baca? Ayat Karamet 40 makan makanan tidak sihat. Jangan. Pandai. Betul. Jadi ayat penuh dia, ayat penuh. Jangan makan makanan tidak sihat. Ya, bagus. Saya ayat Quran kena makan makanan yang sihat. Ya, memang kena makan makanan yang sihat. Jadi, macam contoh makanan yang sihat, apa? Aiskrim, dia boleh makan. Masa lagi cikgu tengok dalam 5 minit lagi. Okey, jadi pilih satu lagi. Siapa nak pilih? Okey. Ayah nak boleh duduk. Nina ni bagus sangat. Masya-Allah. Okey, siapa yang kena? Isa. Okey. Isa. Tadi dia ambil dengan kawan lah. Boleh. Okey, sila tampil dah datang. Tak kena pilih pak. Okey, baik. Pilih satu. Saya pilih merah. Bukan tadi sama tinggi lagi benda itu. Wow. Ayat permintaan. Apa? Apa tu? Maaf saya. Saya memang lawa sikit. Tempat kosong. Ambil buku di perpustakaan. Isa tahu ke? Jadi ayat permintaan. Apa? Tolong bina. Jadi bisa macam mana? Kamu dah tolong dah tu. Saya tolong boleh tak? Okey, punya siapa nak tolong? Saya tolong ya. Ya, boleh. Saya baca sekali. Ya, baca sekali siapa ni? Saya baca Nanti sekali. juga saya ulang. Tolong ambil buku di perpustakaan. Tolong kan. Apa ini? Tolong ambil buku di perpustakaan. Okey. Masya-Allah. Okey, dah tak nanti mana tahu perlu nama kamu kan? Okey, bikin cabut. Okey, baca. Siapa yang kena? Okey, Asma sampai ke depan. Sihat jaga. Okey. Apa tu? Allah Akbar. Dia tu ni nama tu orang cikgu. Ayat apa kelas ni? Ayat permintaan. Ya. 40 hantar ibu ke hospital. Ayat permintaan. Jadi kena letak apa? Tadi permintaan macam mana? Ada berapa? Minta tolong. Pandai. Okey, jadi Jadi kalau saya guna minta betul ke cikgu? Minta hantar ibu ke hospital. kalau tu dia tak apa sesuai. Sebab kita nak itu bukan ayat pertolongan. Jadi kita perlu menggunakan Tolong. pandai. Ibu ke cakap? Tak. Nanti tu anak dia. Tolong hantarkan ibu. Cikgu, kalau saya guna hantarkan pun betul lah kan? Tolong hantarkan ibu ke hospital. Ya, betul. Okey, baik. Cikgu rasa kita dah berada di penghujung. Mana? Cikgu memang minggu ni cikgu agak sibuk. Sebab cikgu saat ni nak kena meeting pula. Cikgu ada meeting lagi.
Okey, jadi aku rasa dekat tu lah. Jadi, okey, kita ulang balik. Ayat permintaan apa? Tolong inilah. Okey, contoh bagi ayat suruhan, siapa nak bagi? Okey, siapa? Isa. Contoh ayat suruhan. Ayat suruhan kita nak suruh apa? Ambil buku saya. Ambillah buku saya. Ya. Okey, contoh kita dah faham dah mengenai ayat suruhan dan ayat permintaan. Jadi, itu saja daripada cikgu. Lagi sekali, cikgu ucapkan terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi